وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum tekan button subscribe tu, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel ucapkan terima kasih dan semoga Allah sahaja membalas budi sahabat-sahabat Abel semua. Hari ni Abel nak cerita pengalaman seram pemandu bas dan pemandu lori lah. Ada beberapa kisah seram Abel nak share. Abel ni lepas pada Abel tamat belajar dulu, Abel dapat kerja di sebuah syarikat bas ekspres lah. Nama dia Bas Ekspres Budaya. Bas Ekspres Budaya ni dia ada dua office lah. Satu office di Kota Baru, satu office di Kuala Lumpur. Jadi Abel ni kerja sebagai masa tu pegawai operasi. Kerja kita sebulan dekat bengkel, sebulan dekat kaunter, sebulan dekat office, dia tukar-tukar. Jadi bila dekat bengkel ni kita ni selalu berurusan dengan pemandu lah. Jadi jumlah pemandu kalau tak silap masa tu dalam 50-60 orang jugalah ramai, dan rata-ratanya adalah orang tua lah. Ada sampai umur 55 pun ada yang masih mandu bas, janji mata dia masih okey lagi lah. Sama ada nak pakai spek ke tak pakai spek ke, tak ada masalah lah. Jadi bila duduk bersama dengan driver ni, banyak lah cerita-cerita macam orang panggil apa, cerita-cerita seram. Pengalaman orang lama ni dia banyak pengalaman. Satu hari tu Abel ada shift petang lah. Abel masuk shift petang, Abel duduk di bengkel di Panji masa tu, Panji Kota Baru. Jadi masa tu sebelum Abel habis kerja patut pukul 10.30 malam. Jadi pukul 9.30 tu memang kawasan bengkel sunyi lah. Dan Abel nampak seorang driver lah, dia arwah dah. Nama dia Pak Mak. Dia masuk nak tengok bas dia lah. Dia setiap bas ni dia ada tuan dia. Macam kalau bas nombor 1 siapa tuan dia. Jadi tuan-tuan bas ni dia selalu jaga bas masing-masing lah. Kalau rosak semua, dia akan panggil pomen semua. Apa yang tak puas hati dia bagi tahu pomen. Jadi dia jaga bas tu macam jaga barang-barang dia lah. Jadi masa tu Pak Mak ni dia mari di bengkel. Jadi Abel pun ajaklah dia masuk office, ajak buah-buah lah. Jadi Abel tanya dia pengalaman dia semasa bawa bas lah. Abel tanya, Pak Mak semasa bawa bas ni ada tak peristiwa-peristiwa seram? Dia kata memang banyak lah. Sebab dia ni asalnya daripada muda, mula-mula tu dia bawa lori balok. Dia bawa lori balok, lepas tu baru dia pindah ke bas ekspres lah. Jadi cerita dia yang menariknya, dia cerita ke Abel terjadi pada tahun 80-an. Masa tu dia kata memang kereta ni dekat jalan raya ni tak banyak macam sekarang. Sikit sangat. Orang-orang kaya je yang pakai kereta ni, orang berada pakai kereta. Jadi masa tu dia bawa lori. Dia bawa lori balok. Habis cerita pasal dia driver lori tu, baru cerita pasal hantu masa dia bawa bas lah. Jadi masa tu dia bawa lorinya, lori jenis orang panggil lori kepala kasut, yang lori yang jenis yang kepala besar tu kan. Dan lori ni, specialnya lori ni dah tak ada pada zaman lah ni. Dia punya pintu ni, pintu lori ni dibuat daripada macam kayu. Macam kayu tapi dia separuh je. Makna dia bila nak masuk je kita boleh tarik pintu tu macam tu je. Tak ada lock apa semua, tak ada cermin dan separuh. Makna dia memang lori tu dia panggil apa, aircon pun tak ada. Zaman dulu punya lori lah. Jadi dia ni bawa lori balok, dia ambil balok di Kuala Kerai masa tu. Ambil balok di Kuala Kerai, dia akan bawa ke Kuala Lumpur lah. Sampai di Bukit Tujuh. Bukit Tujuh ni memang famous lah. Kisah-kisah seram dekat Bukit Tujuh ni. Banyak berlaku kemalangan jalan raya, banyak
berlaku cerita seram yang berlaku kat situ lah. Jadi sampai pukul 7 tu dia kata pukul 10.30 malam. Sampai Bukit 7, dia naik Bukit 7 dengan lori biasalah, lori dah lama. Lepas tu dengan beratnya kayu balak yang dia bawa dekat belakang lori ni, tiba-tiba sampai atas puncak Bukit 7 tu, lori dia meragam, mati enjin. Jadi masa tu dia tak boleh nak buat apalah, dia tarik handbrake, dia ambil kayu. Memang setiap lori ni memang dia dah standby 4 bongkah kayu besar lah untuk sendar tayar kalau lori tu mati, agar lori ni dia tidak kadang-kadang kalau tekan handbrake kan, mungkin driver tak confident, takut lori tu menggelongsor ke bawah bukit. Jadi dia dengan kelindan ni turunlah, letak-letak kayu di bawah tayar lah supaya tayar tak tergolek. Jadi masa tu mana ada handphone lagi, telefon pun jarang-jarang sekali je jumpa telefon public phone ni kan. Jadi dia tak tahu nak buat apa. Pukul 10.30 malam, kereta ada lalu tapi tak banyak lah, sikit-sikit sangat, dalam setengah jam lalu sebuah, setengah jam lalu sebuah macam tu. Jadi bila lori rosak ni, dia kata dia cuma akan tunggu member-member dia daripada company yang sama ataupun lori daripada company lain. Bila lalu dekat Bukit 7 ni, mestilah bila kita ni driver lori, kita tengok ada lori lain kawan kita yang tersadar tepi jalan, mesti kita tanya masalah apa semua. Jadi dia kata kalau dia ada orang berhenti tanya dia akan suruh orang tu, kalau contohnya lori tu daripada Kuala Lumpur ni, dia akan bagi tahu, suruh bagi tahu pomen dekat Kuala Lumpur ni datang repair lori dia lah. Jadi masa tu pukul 10.30, dia dah tak tahu nak buat apa, zaman dulu handphone tak ada. Jadi dua-dua ni, dia dengan kelindan ni tertidur lah. Kawasan Bukit 7 ni memang bila dah pukul 7, pukul 8 kawasan atas bukit dah berkabus lah. Tambah-tambah hari tu dia kata baru lepas hujan. Memang kabus ni sangat tebal dan sangat sejuk. Dia pakai baju 2-3 lapis untuk hilangkan rasa sejuk ni Pak Mak ni. Tiba-tiba masa dia tidur tu, dia perasan dalam pukul 2, pukul 3 pagi gitu, dia bunyi tapak kaki berjalan mengelilingi lori dia. Macam pusing lori dia. Dia tengok tak ada. Dia nak kejut kelindan, nak kejut member dia ni, dia rasa macam takut nanti orang kata dia ni penakut lah apa benda. Jadi dia buat tak tahulah, nak tidur dah tak lena dah. Masa tu memang sunyi, dengan suara cengkeriknya, dengan suara burung hantunya, dengan kabusnya tebal. Dia tengah tunggu-tunggu juga, masih dengar tapak kaki. Tiba-tiba lori dia ni kan, pintu lori ni separuh je, tiba-tiba tapak kaki tu bunyi menghala ke arah pintu lori dia lah. Bila dia pandang, dia tengok ada satu tangan saja, tapi badan orang tu tak nampak. Tangan saja pegang benda putih, menghulurkan benda putih dekat dia. Bila dia amati benda putih tu, rupanya dia hulur macam ni, dekat lengan tu ada mayat, mayat manusia lah. Mayat manusia tu dah dibungkus dah, macam pocong lah. Tapi pocong tu telah dihulurkan oleh satu tangan ni, hulur kepada Pak Mak ni. Jadi Pak Mak ni macam dah terkaku dah, tak boleh nak buat apa. Benda tu hulur seolah-olah nak suruh Pak Mak ni sambut mayat ni, bawa masuk dalam lori. Bila dia terkaku macam tu, nak kejut member dia pun tak boleh. Tangan yang hulurkan mayat tu tarik balik macam ni, hulur lagi sampai 3 kali. Pak Mak ni dah tak tahu nak buat apa dah. Tiba-tiba mayat yang besar tu bertukar jadi mayat budak pula, mayat budak kecil. Jadi bila mayat budak kecil ni dah muat lah masuk dalam lori, tangan ni hulur kat dia ni, mayat budak tu dia letak atas riba Pak Mak ni. Pak Mak masa tu dia dah baca ayat kursi dah apa semua, dia dah ada kekuatan dah, dia kejut member dia. Bila member dia bangun tu, tengok benda tu dah tak ada dah. Jadi Pak Mak kata dia tak tahulah masa tu dia dah separuh sedar ke ataupun betul-betul dia tengah sedar masa tu dia nampak ada orang hulur mayat pada dia. Tu cerita pertama Pak Mak. Cerita kedua ni, masa tu dia dah bawa bas ekspres lah.
Masa tu dia dah bawa bah budaya dalam tahun 90-an. Tahun 90-an ni bas dia mati juga, mati di kawasan Merapuh. Dia bawa bah mati dalam di kawasan Merapuh. Masa tu dia cuma berdua dengan pemandu kedua lah, sebab masa tu bas kosong. Maksudnya kalau contohnya kalau bas daripada Kota Baru ni dia pergi 10 biji, 10 biji dia pergi hari ni, tapi yang ada penumpang yang balik daripada Kuala Lumpur nak pergi Kota Baru balik cuma ada 5 buah bah je. Jadi kosong lah bah dia. Bila bah dia kosong tu, nasib baik masa tu penumpang tak ada, dan bas dia mati di Merapuh, mati di tepi jalan di Merapuh. Dan masa tu pukul 1, pukul 2 pagi macam tu, mak ni dia tak lena tidur, dan dia kata masa tu bas ni berkabus dia punya cermin tu, sebab mungkin cuaca sejuk sangat berkabus. Dan kawasan tu memang ada rumah orang tapi jauh-jauh lah, macam kalau hutan ni belakang tu ada rumah orang sebiji, sebelah sana ada sebiji macam tu. Tiba-tiba dia daripada sama-sama kabus, daripada cermin bah dia ni dia nampak seorang nurse, seorang misi keluar daripada dalam semak. Misi tu datang daripada sebelah sana, sebelah kanan bas dia ni, pusing ke depan. Dia kata muka misi tu tak nampak, tapi nampak baju putih dengan pakai dia punya misi punya tu lah, misi punya topi tu. Dia kata misi tu berjalan daripada ujung sebelah kanan tu pergi ke depan ni, ketuk pintu bas dia. Jadi masa tu dia tak tahu nak buka ke tak nak buka. Dia kata ni betul misi ke betul ataupun bukan misi, maknanya hantu lah. Jadi dia pun tak berani nak buka pintu. Dia kejut member dia yang tengah tidur. Member dia ni dah berani lah bila dua-dua ada. Bila buka pintu bas ni, tengok-tengok memang tak ada apa. Maknanya benda tadi dia cuma nampak lah, bukan manusia sebenar. Itu cerita kedua. Cerita ketiga, dia cerita ni bukan pengalaman dia lah, pengalaman member dia zaman dulu. Bawa bas juga, bawa bas dia. Perjalanan masa tu trip daripada Kota Baru pergi ke Johor Bahru. Jadi dalam pukul 1 pagi sampai di kawasan Mersing. Jalan lurus, dia kata jalan kawasan pantai. Dan masa tu penumpang-penumpang pun semua dah tidur. Pemandu kedua pun duk tidur belakang bas lah. Jadi pemandu bas ni dia tengah layan perasaan dia je lah. Seorang-seorang pemandu bas jalan yang sunyi. Dia buka tingkap bas ni, dia isap rokok lah nak hilangkan rasa mengantuk. Tengah-tengah dia isap rokok ni, tiba-tiba ada benda langgar cermin depan bas dia. Kuat benda tu langgar dan bunyi macam cermin ni pecah. Jadi dia terus break bas dia ni, dia berhenti ke bahu jalan lah. Dia berhenti ke bahu jalan dan dia cari lampu suluh. Dia nak suluh ni, lampu suluh dia tak ada. Jadi masa tu penumpang-penumpang ni yang duduk seat depan ni kebanyakan dah bangun lah sebab terkejut bunyi benda yang langgar cermin ni lah. Dia pun pergi panggil pemandu kedua lah yang ada tengah tidur kat belakang. Kok ada pegang torchlight. Jadi dua-dua ni turun lah, pemandu dua orang ni turun dengan seorang ni bawa torchlight. Suluh tengok dekat cermin ni memang retak, dan nak carilah, nak turun daripada bas, nak cari punca apa menyebabkan cermin ni retak. Mula-mula dia ingatkan dilanggar oleh burung besar, sebab masa suluh di atas bumbung ni nampak ada satu benda bulat. Benda bulat ni dia macam lepas langgar sesuatu, dia macam pening, dia terbang ke atas turun ke bawah, terbang ke atas turun ke bawah. Dia kata ni burung ke apa, bila suluh betul-betul rupanya yang dia nampak ni kepala manusia dengan ada macam tali-tali. Maksud dia penanggar lah, ada kepala dengan rambut terbang ni, dan dia punya usus terkeluar. Jadi dua-dua ni terus melompat naik atas bas. Dia start bas, terus jalan meninggalkan kawasan kejadian. Wallahualam cerita ni betul ke tak betul, tapi itu ya yang diceritakan kepada Abel lah. Jadi cerita pasal pemandu lori dengan pemandu bas ni, kalau kita tanya orang lama memang banyak cerita-cerita seram. Dan bila abang Google dekat internet pun banyak
yang story pasal ni lah. Jadi insyaAllah Abang nak share juga cerita-cerita yang Abang baca dalam internet nantilah. Jadi ni ada beberapa cerita lah Abang nak share apa yang Abang ambil dalam internet. Cerita ni sangat menarik. Cerita pertama ni kerja sebagai pemandu lori lah. Tajuk dia Gerai Berhantu di Parit Manong. Parit Manong ni mana jalan daripada Parit ni mahala ke Manong, negeri Perak lah. Sudah hampir 10 tahun Yusuf bekerja sebagai pemandu lori, dan sejak itu pelbagai pengalaman sudah ditempuhi beliau, termasuklah kisah seram, apatah lagi ketika memandu seorang diri. Yusuf memberitahu sudah menjadi kebiasaan dia akan memandu pada waktu malam dan menggunakan jalan kampung, memandangkan ia lebih menjimatkan masa. Selain itu, jalan kampung boleh membuatkan dia rasa tidak bosan dan boleh melihat kawasan persekitaran selain mudah untuk membeli makanan, memandangkan terdapat banyak kedai makan di tepi jalan. Seperti biasa, ketika dia ditugaskan menghantar barang daripada Kelang ke Pulau Pinang, Yusuf biasa menggunakan jalan kampung. Jalan yang biasa dia lalui adalah Sabak Berenam, Tanjung Karang, Teluk Intan dan Parit sebelum masuk semula ke Lebuh Raya Cangkak Jering. Ketika melewati Parit Manong, Yusuf memberitahu perutnya terasa amat lapar dan tiba-tiba ternampak gerai di tepi jalan. Ketika itu waktu malam, tapi belum tengah malam sangatlah. Banyak gerai masih dibuka, tapi saya tertarik dengan sebuah gerai ini yang menjual kuih muih dan makanan bergoreng. Saya beli 2 bungkus mi goreng dan bagi RM50 kepada peniaga tersebut. Memandangkan saya tiada duit kecil, saya berilah duit besar RM50. Selepas itu tuan kedai menyerahkan baki. Saya terus masukkan baki duit tadi ke dalam poket dan berlalu pergi. Yusuf berkata bagi menjimatkan masa, dia menikmati mi goreng tersebut di dalam lori yang dia pandu. Jadi semasa memandu ke Cangkak Jering ni, sambil tu dia makan mi goreng lah dalam lori dia. Jadi sebelum masuk ke Susu Highway ni, dia singgah di sebuah stesen minyak untuk buang air lah. Jadi biasalah sebelum dia nak masuk tandas tu, dia ambil balik duit baki tadi yang jurujual bagi duit baki kat dia tadi. Dia ambil balik. Bila dia raba-raba nak ambil duit baki dalam poket seluar dia ni, dia rasa benda pelik ada dalam poket seluar dia. Bila dia tarik, dia tengok duit tadi sebenarnya daun kayu yang telah kering ada dalam poket dia. Maknanya duit tadi dah bertukar jadi daun kayu. Macam mana ada benda lain dalam poket dan bukannya duit? Apabila saya tarik keluar, hanya ada 4 keping daun kering. Masa tu meremang bulu roma saya, katanya. Bila dia dah tengok daun kayu ni, dia berasa tak sedap hati dengan mi goreng yang dia makan tadi. Dan dia terus masuk dalam lori dia. Dia nak cek betul ke mi goreng tadi yang dia makan. Jadi alangkah terkejutnya bila dia masuk ke dalam lori, dia buka polistri makanan ni, dia tengok mi goreng yang dia beli tadi merupakan tanah liat bercampur dengan cacing dan bercampur dengan ulat. Lalu tekak saya rasa loyo, sebab saya tahu bungkusan pertama yang saya makan tadi pun mestilah ulat dan cacing ni juga. Saya terus berlari ke tandas dan muntah. Beberapa kali saya mengeluarkan muntahan daripada tekak saya, dan saya tengok yang keluar merupakan tanah dan cacing-cacing yang sedang bergerak lagi. Meskipun trauma dengan kejadian itu, Yusuf memberitahu dia tetap meneruskan perjalanan ke destinasi yang dia bakal tuju ni lah untuk hantar barang. Dan keesokannya sebelum pulang ke Kelang, dia telah melalui balik jalan yang dia guna semalam lah, tempat yang dia beli
mi goreng dekat gerai tu. Bila dia tengok rupanya kawasan tersebut adalah kawasan perkuburan. Jadi itulah cerita gerai misteri di Parit Manong. Okey, cerita kedua ni tajuk dia Jalan Jelawang Gua Musang. Ini daripada Fiction Syasha ambil. Aku bekerja sebagai pemandu lori dan kadang-kadang aku akan outstation ke negeri-negeri lain. Aku dah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Satu hari aku ditugaskan untuk menghantar barang-barang ke Rantau Panjang, Kelantan. Aku agak teruja kerana belum pernah sampai ke sana. Makanan orang Kelantan mestilah sedap-sedap. Aku kena bertolak malam supaya sampai awal pagi di sana. Isteri dan anak peneman setia jika aku outstation. Kami akan bersembang dan bergurau sesama sendiri untuk mengelakkan rasa mengantuk. Tapi kali ini anak aku ditinggalkan bersama adik ipar aku kerana perjalanan ke Kelantan agak jauh. Jadi lebih baik dia bermain dengan sepupu-sepupu dia daripada mengikuti perjalanan yang agak jauh ini. Kami bertolak dalam pukul 9 malam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Aku memandu lori menuju ke sana. Sepanjang perjalanan keadaan berjalan lancar semuanya. Kami menggunakan aplikasi Waze sebagai penunjuk arah. Sampai saja di Gua Musang, Waze menunjukkan arah untuk menuju ke Jalan Jelawang Gua Musang. Jalan ni hampir pernah lalu lah, memang scary lah kalau tengah malam ni. Memang kiri kanan hutan dan sunyi, tak ada rumah orang. Jalan yang makin lama makin gelap dan sunyi membuatkan kami terdiam. Tidak ada banyak kenderaan yang lalu lalang di jalan tersebut dan secara tiba-tiba sebuah kereta pacuan 4 roda Ford Ranger berwarna biru memotong kami secara laju. Aku terkejut dan segera bertanya kepada isteriku jika dia ternampak apa yang aku nampak di atas kereta Ford Ranger tersebut. Isteriku nampak kereta tersebut tapi dia tidak nampak apa yang menumpang. Walaupun dia tidak nampak benda tersebut, tapi dia menjeling ke arahku dan menunjukkan isyarat diam, seolah-olah dia tahu apa yang aku nampak. Aku faham dia takut. Aku meneruskan pemanduan dan tibalah kami di jambatan Pulau Setelu atau orang panggil jambatan putus. Si isteri terkejut dengan keadaan jambatan yang mengerikan. Sangat hampir dengan sungai, tiada penghadang kiri kanan dan tidak tahu sama ada lori boleh melintas atau tidak. Dia mengajak aku berpatah balik, tapi aku yakin lori aku boleh melalui jambatan tersebut. Tak apalah yang, kita jalan-jalan pelan-pelan saja. Tak boleh nak patah balik sebab jalan sempit kalau nak corner. Aku cuba menenangkan dia. Jambatan ni Abel pernah lalu. Dia sebenarnya jambatan memang jambatan yang proper, tapi telah dihanyutkan oleh aibah yang besar dulu. Dengan kayu-kayu balak je hentam jambatan tu, terus jambatan tu roboh. Jadi bila robohnya dibina jambatan besi ni lah, yang macam jambatan tentera tu, yang bila kita lalu tu dia bunyi oh macam tu. Jadi jambatan ni dia memang tak ada penghadang kiri kanan lah, dan sangat bahaya kalau kita bawa laju. Si isteri mengangguk tanda faham. Tayar lori aku mula berputar perlahan-lahan di atas jambatan tersebut. Kelihatan arus sungai sangat deras membuatkan kami bertambah berdebar. Tiba-tiba separuh perjalanan terdengar bunyi besi belaga. Isteriku mengucap panjang dan kami tidak cuba panik, dan aku menekan lagi pedal minyak dan akhirnya kami berjaya melintasi jambatan tersebut. Belum sempat kami menarik nafas lega, tiba-tiba lori aku terasa amat berat sekali. Aku cuba mengawal lori agar tidak mati enjin. Aku melihat isteriku dan dia juga perasan. Dia memejamkan mata sambil membaca surah-surah yang dia tahu. Aku masih cuba mengawal lori. Aku fikir kalau lori mati enjin, mungkin sampai ke pagilah kami akan bermalam di tempat yang seram sebegini. Lori dah boleh dikawal.
rasa ringan sedikit bermandi tadi. Aku menekan pedal minyak dan dalam 500 meter aku terjumpa kereta Ford Ranger yang memotong aku tadi berada di bahu jalan. Aku terlihat dua orang perempuan melambai-lambai daripada dalam kereta tersebut dengan menggunakan lampu di telefon bimbit mereka. Isteriku kasihan dan ingin menghulurkan bantuan. Aku juga mahu tolong, tapi benda yang menumpang yang aku nampak daripada awal tadi masih ada lagi di atas bonet belakang kereta Ford Ranger tersebut. Aku turun, tapi agak-agaklah kaki aku bagai terkunci. Benda itu hanya menundukkan kepala ke bawah dengan rambutnya yang panjang mengurai. Kemudian tuan punya kereta itu aku gelarkan Mr. F keluar daripada kereta dan datang kepada aku. Kami bersalaman. Assalamualaikum bang. Tolong bang, kereta kami tiba-tiba rosak. Waalaikumsalam. Rosak apa tu? Entahlah, tiba-tiba tak boleh nak masuk gear, tapi enjin hidup lagi. Nak tanya, abang ada nampak tak ada benda belakang kat bonet kereta abang sekarang ni? Jadi si pembawa kereta Ford Ranger ni, Mr. F ni, dia kata, tak ada nampak apa-apa pun. Ada apa ni? Tak ada apa bang. Abang masuk balik dalam kereta, baca ayat kursi dan beberapa surah yang abang tahu. Lepas tu saya datang balik tempat abang. Jadi Mr. F ni dia keadaan terpinga-pinga lah, dan dia masuk dalam kereta dia dan aku memandang isteriku. Aku beritahu yang benda tu masih ada. Maknanya si lelaki ni mungkin hijab dia terbuka kot. Dia daripada tadi dia boleh nampak ada benda tengah menumpang si kereta Ford Ranger ni lah. Isteriku mengecilkan mata dan memerhati, tapi tak nampak apa-apa. Tidak lama selepas itu barulah benda itu menghilang. Aku pergi ke Mr. F dan memeriksa giarnya. Memang betul dia tak berfungsi lagi. Dia mengambil tali daripada bonet dan meminta aku menarik keretanya, tapi aku menolak kerana tali tersebut tidak cukup kuat. Aku geledah lori aku dan alhamdulillah ada tali yang lebih kuat dan lebih lebar yang boleh digunakan untuk menarik kereta Ford Ranger tersebut. Aku pun memulakan perjalanan dengan lafaz bismillah, dan aku tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. Sebaik sahaja lori aku mula berjalan, lori aku terasa berat sekali bagaikan menarik sebuah lagi lori, tapi aku gagahkan juga untuk menarik Ford Ranger tersebut. Aku lihat ada rumah di kiri kanan, tapi tiada seorang manusia pun di luar. Mungkin mereka tidur awal. Jalan menjadi semakin gelap, kami semakin mengantuk dan kami tidak boleh tidur dalam keadaan begini. Pasti ada lagi ujian-ujian yang akan mendatang. Oleh kerana tali yang aku gunakan tidak berapa panjang, demi keselamatan, setiap kali turun bukit, aku akan bagi tahu Mr. F untuk meluncur turun dengan sendiri dengan harapan kereta beliau kembali pulih seperti biasa. Tapi tidak, memang rosak habis. Mujurnya enjin masih boleh hidup. Aku meneruskan perjalanan dan muka isteri aku menjadi pucat. Mungkin ini pengalaman pertama dia lalui benda-benda sebegini. Maaflah si isteri, tak sangka perjalanan kita jadi sebegini. Aku meneruskan perjalanan selepas mengikat semula kereta Mr. F ke lori aku. Perjalanan jadi lama dan aku menjadi bosan. Aku membuka tingkap untuk hirup udara sambil menghisap rokok, tapi tiba-tiba ada jelmaan langsui lalu di depan lori. Benda itu memandang tepat pada muka aku, tapi dia terbang dan terbang seiringan dengan lori. Aku cepat-cepat menutup tingkap dan mengarahkan isteriku jangan pandang ke depan. Dia faham dan menuruti sahaja perintah aku. Kami melalui beberapa jambatan kecil dan aku tidak pasti jambatan mana. Aku ternampak beberapa orang remaja sedang lepak-lepak di tepi jambatan sambil muka mereka seperti keheranan memandang kami. Aku pasti mereka ini manusia kerana selepas itu lori aku menjadi ringan seringan-ringannya. Aku tak perlu membuka ikatan kereta Mr. F dan kami teruskan perjalanan ke Bandar Jeli. Talian telefon sudah ada. Mr. F sudah menelefon saudara maranya dan meminta kami menghantar mereka ke stesen minyak Shell Bandar Jeli. Keluar daripada situ, kami terus menuju ke stesen minyak.
dan ramai saudara mara Mr. F sedang menunggu. Mereka amat risau kerana langsung tidak dapat menghubungi Mr. F sepanjang malam tadi. Salah seorang saudara Mr. F memberitahu bahawa tempat yang kami lalu itu memang keras dan dia berpesan kepada Mr. F agar mengikut jalan alternatif lain, tetapi Mr. F juga gunakan Waze, maka Waze juga menunjukkan jalan tersebut. Jadi inilah cerita yang dapat Abang share pada hari ini. Tak tahu sejauh mana kebenarannya, anggaplah sebagai hiburan semata-mata. Sekian, terima kasih.